A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-A'la, kelas di hari Isnin, ditaja oleh Syarikat. Siapa yang ingin memberi sumbangan untuk membantu orang-orang miskin, mereka yang berhajat, termasuk untuk membina rumah, boleh salurkan melalui akaun Syarikat. InsyaAllah kita sampai ayat yang ke-13. Ayat ke-13 InsyaAllah kita habiskan hari ini sampai ayat ke-19. Okey, sebelum kita sambung, cuba tengok maksud ayat yang lepas dan kaitannya dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas Allah beritahu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah perintahkan hamba-Nya supaya sentiasa berzikir kepadanya, sentiasa menyucikan Allah, dan menyucikan Allah yang paling besar, yang paling utama ialah mentaatinya. Sebab Allah beritahu kenapa kena mentaatinya, kena berzikir, kena mensucikannya. Sebab Dia satu-satunya Tuhan yang mencipta, bukan setakat mencipta tapi melengkapkan penciptaannya dan menyediakan semua keperluan makhluk-makhluk yang diciptanya, dan menunjukkan jalan sama ada kebaikan atau berjalan kepada keburukan. Kemudian Allah beritahu kehidupan di dunia, ya Allah cipta kita di dunia ni hanyalah sementara, seumpama al-mar'a, pokok-pokok yang Allah keluarkan daripada tanah, kemudian faja'alahu wusa, kemudian pokok tu kering, kemudian hitam. Jadi tempoh kehidupan manusia hanya sekejap. Walaupun dengannya 70 tahun, mungkin sampai 80 tahun, tapi sebenarnya tempoh 80 tahun bila dibanding dengan kehidupan akhirat, ia adalah hanya sekejap sahaja. Bahkan bila ditanya kepada mereka yang mati, berapa lama kamu tinggal di dunia, mereka akan menjawab hanya sebahagian hari ataupun satu hari. Kemudian Allah beritahu manusia terbagi pada dua. Untuk kehidupan dunia, bekalan yang paling penting, yang paling diperlukan oleh manusia bukan bekalan makanan, bukan bekalan rezeki, tapi bekalan yang paling utama untuk memastikan manusia hidup bahagia di dunia dan kekal abadi di akhirat ialah Al-Quran. Sanukri'uka fala tansa. Allah beri jaminan kepada Nabi. Nabi tugasnya ialah menyampaikan hidayat kepada manusia, dan hidayat itu adalah sumbernya Al-Quran. Jadi Allah kata, kami bagi jaminan engkau dapat baca dan dapat kekal ingatan Al-Quran dalam hati kamu, demi untuk kamu berkongsi dengan makhluk manusia yang lain. Kemudian Allah beritahu Allah akan permudahkan urusan yang sebenarnya memang dah mudah, tapi sebab urusan agama ni berlawan dengan nafsu, maka akhirnya menjadi sukar. Tapi Allah bagi jaminan, siapa yang beriman kepada Allah, semua urusan agamanya akan dipermudahkan. Kemudian Allah beritahu daripada Quran tu, daripada Quran, peringatan daripada Quran disampaikan kepada manusia. Dan bila disampaikan, manusia terbagi pada dua golongan. Manusia dengan Al-Quran ada dua golongan sahaja, tidak ada yang ketiga. Jadi kewajipan Nabi menyampaikan, fazakir, dan bukan memaksa orang menerima peringatan. Bila Nabi sampaikan, Allah bagi tahu, manusia terbagi pada dua berkaitan dengan Al-Quran. Pertama, saya zakaru man yakhsha, orang yang takut pada Allah pasti akan mendapat peringatan dan akan terkesan dengan peringatan daripada Al-Quran.
Yang Allah kata sifat orang beriman bila dapat peringatan ialah innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang beriman, tanda orang beriman yang paling jelas dan nyata ialah bila disebut nama Allah gemetar. Dan bila dibaca ayat-ayat Allah, ia akan bertambah imannya. Jadi yang betul-betul akan dapat pengajaran, peringatan daripada Al-Quran ialah man yakhsha, orang yang kenal Tuhan dan orang yang takut kepada Allah. Siapa pula yang golongan kedua? Golongan yang beruntung, yang sentiasa seronok, suka mendengar peringatan, sebab dia peringatan daripada Allah yang pasti baik untuk manusia. Dan golongan kedua ialah golongan yang paling celaka, wa yatajannabuhal ashqa. Orang yang paling celaka, sebagaimana kita belajar minggu lepas, ialah orang yang bukan orang yang miskin, bukan orang yang gagal dalam kehidupan, bukan orang rakyat biasa, tapi orang yang paling celaka ialah orang yang jauh daripada peringatan Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam surah At-Taubah, sikap manusia dengan Al-Quran. Ada satu lagi golongan munafik. Golongan munafik ni sebenarnya orang kafir, tapi rupa dia orang Islam. Dia solat belakang Nabi, dia kadang-kadang bersedekah, kadang-kadang puasa, kadang-kadang pergi berjihad lagi bersama Nabi. Tapi bagaimana sikap mereka bila mendengar Al-Quran, bila mendengar peringatan? Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 130. Cuba buka surah At-Taubah ayat 130. Allah kata apa? Usmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum 120. Sorry, 124. 124, sorry. 124. Wa iza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa'amma alladhina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Apa maksud dia? Ayat ni kita dah tadabbur ni, dalam surah Taubah, waktu malam, setiap Rabu kan. Apa maksud dia? Allah kata, dan apabila diturunkan satu surah ataupun ayat Al-Quran kepada orang Arab di Mekah dan di Madinah juga, maka Allah kata mereka terbagi pada dua. Faminhum, golongan pertama ialah man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhi imana. Golongan pertama ialah yang memperli. Dia perli orang beriman. Sebab dia dengar orang beriman bila datang Quran, mereka semakin baik, semakin bertambah iman. Jadi orang munafik perli. Okey, ayat Quran dah turun. Siapa yang iman dia meningkat? Maka Allah jawab, fa ammal ladzina amanu, adapun orang yang beriman, fazadatuhum imana. Bertambah imannya disebabkan apa? Quran ataupun surah yang diturunkan. Yang kedua tandanya ialah wahum yastabshirun, mereka gembira. Jadi kalau kita orang beriman, tanda kita beriman ialah bila dengan tazkirah kita gembira dan iman kita meningkat. Sebaliknya, ayat 125 Allah beritahu apa berlaku pada orang yang munafik, yang mendakwa dia beriman tapi sebenarnya tak beriman. Tengoklah hubungannya dengan Al-Quran. Apa dia kata? Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, adapun orang yang dalam hatinya marad, penyakit. Penyakit paling bahaya ialah penyakit dalam hati. Maka orang yang ada penyakit dalam hati, walaupun solat, walaupun puasa, walaupun duduk bersama orang Islam, walaupun pergi haji, pergi umrah, tapi ada penyakit dalam hati, bila dia terima Quran, apa sikapnya? Fazadatuhum rijsan ila rijsihim, maka keraguan mereka kepada Allah, kepada Al-Quran semakin bertambah. Penyakitnya semakin bertambah, cintanya kepada dunia semakin bertambah.
Dan kemuncaknya apa? Ini yang menakutkan. Wa matu wa hum kafirun. Mereka mati dalam keadaan mereka kafir. Bermula daripada apa? Tak suka Al-Quran, tak suka dengan peringatan, tak gembira. Semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk berseronok bila duduk dalam kelas tadabbur, bila baca Al-Quran, supaya kita sentiasa seronok. Dan tiada ada seronok yang paling seronok melainkan bila kita dapat faham ayat Allah. Yang seronok selain pada dengar Al-Quran itu adalah seronok yang sementara ataupun seronok yang palsu. Sebab itulah kadang-kadang mulut kita nampak senyum tapi hati kita tak gembira pun. Berbeza dengan orang gembira dengan Al-Quran. Zahir dan batinnya gembira. Okey. Kemudian kita sambung Kita sambung ayat 14. Setelah Allah bagi tahu manusia dengan Al-Quran terbagi pada dua. Satu yang takut pada Allah, maka dia akan terkesan dengan tazkirah, dengan Al-Quran. Yang kedua, yang paling celaka, iaitu orang yang tak suka dengan tazkirah, tak suka kepada Al-Quran, tak suka nak tadabbur Al-Quran. Ini Allah kata orang paling celaka. Jadi hasilnya siapa yang berjaya? Hasilnya siapa yang sebenarnya dikatakan berjaya? Allah beritahu jawapannya dalam ayat berikut. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad sesungguhnya aflaha telah berjaya. Okey. Kita nak faham apa maksud berjaya ni. Bila Allah kata sesungguhnya telah berjaya, jadi kita nak faham apa maksud berjaya. Sebab berbeza orang, berbeza definisi kejayaan. Dan boleh kata semua orang nak berjaya, tak ada orang yang tak nak berjaya. Perompak pun nak berjaya, orang kafir pun nak berjaya. Tapi kejayaan yang sebenar, yang hakiki, apa maksudnya? Dia aflaha ni daripada perkataan masdar al-falah. Jadi al-falah ni mana apa? Al-husul alal matlub anil makruh. Ini definisi al-falah bila disebut dalam Al-Quran. Dan sebenarnya inilah kejayaan yang sebenar, yang hakiki, bukan yang sebagaimana difahami oleh kebanyakan orang. Apa dia? Iaitu al-husul alal matlub. Dia husul ni berhasil, dia mendapat apa yang matlub, yang dicari, yang dikehendaki. Satu. Jadi semua yang dia nak dapat. Satu. Yang kedua, walajtinabu anil makruh. Dan dapat menghindarkan daripada makruh pada yang dia tak suka. Jadi kalau semua yang dia nak dapat dan semua yang dia benci jauh, dapat dielakkan. Itulah definisi berjaya. Okey, kat dunia semua orang mendakwa dia berjaya, tapi ada tak musibah menimpa dia yang dia tak suka? Ada kan? Makna dia belum al-falah. Sebab syarat al-falah tidak ada musibah menimpa dia. Dan ada orang kata dia berjaya, tapi adakah semua yang dia nak, yang dia cita-cita dapat? Contohlah dia nak anak dia pergi ke sekolah dan berjaya, supaya apa? Dapat masuk universiti. Okey, berjaya lulus SPM, kemudian berjaya masuk universiti. Tapi lepas universiti, berjaya tak apa yang dia nak? Tak semua dapat. Jadi sebenar belum al-falah. Jadi apa yang maksud al-falah sebenarnya? Berjaya apa yang dia nak dan dapat elakkan daripada semua yang dia tak suka.
Contoh macam mana tu? Mana semua dia nak, dapat. Semua dia tak suka, semua dapat dia elakkan. Mana tak ada satu pun musibah menimpa dia. Macam mana tu? Syurga. Semua ni tak akan dapat kecuali syurga. Bila dapat syurga, semua yang dia nak dapat tak? Tak ada benda yang tak boleh. Dan bila masuk syurga, ada tak makruh? Kesedihan ke, duka cita ke, risau ke, takut ke, sakit ke, tua ke, mati ke, semua tak ada. Boleh? Jadi sebenarnya manusia ni hidup kejar-kejar pagi, petang, siang, malam. Daripada muda sampai ke tua, semua nak berjaya. Tapi betul tak mereka akan dapat sebenar-benar al-falah? Tak. Jadi al-falah sebenarnya bila kita akan dapat? Bila kaki kita mula melangkah pintu syurga. Barulah betul-betul al-falah. Kadang-kadang yang betul-betul al-falah ni siapa dia? Yang dulu kat dunia tak terkenal, orang miskin yang gagal dalam SPM, yang rumah dia nak roboh, tapi dia yang dapat al-falah. Kemudian yang gagal pula yang masuk neraka, kadang-kadang siapa ni? Orang yang paling berjaya kat dunia, paling kaya, paling mewah, tapi dia masuk neraka. Jadi ukuran kejayaannya bukan di dunia. Kan? Ramai orang bila buat kerja ke, saya telah berjaya dalam kerja saya. Usahawan yang berjaya kan, pekerja yang berjaya, pelajar yang berjaya. Tak, semua tu adalah kejayaan yang tidak sebenar, yang sementara. Bukan hakiki. Okey? Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, bila ditanya oleh anaknya, sampai bila kita nak penat ni kat dunia? Berjaya macam mana? Mesti penat, mesti sakit kan? Mesti ada masalah. Jadi sampai bila kita nak duduk macam ni? Sampai bila kita nak berehat? Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, itu sampai bila kaki kita mula melangkah masuk ke pintu syurga, barulah kita betul-betul al-falah. Okey? Dijelaskan. Jadi Allah kata apa ni? Sesungguhnya telah berjaya. Pertama, Allah guna qad. Bila qad ni menunjukkan apa? Penegasan. Bila kita bercakap ni, bila kita perlu tegaskan. Dia bahasa Arab ada inna, kadang-kadang qad kan. Tapi bahasa Melayu tak ada. Bila kita nak tegaskan kata-kata kita guna apa? Kita bersumpah kan? Bila kita bersumpah tu? Tak, banyak kita cakap benda betul, tak bersumpah pun. Bila orang tak percaya? Bila orang tak percaya, baru kita guna wallah. Tapi kita guna tak sesungguhnya? Sesungguhnya lepas PKP ni, saya nak pergi Mekah. Ada? Tapi bahasa Arab biasa. Kalau isim, selepas ni isim, dia guna inna. Kalau selepasnya fa'al, Allah guna qad. Okey. Tuhan bila bercakap ada kemungkinan tak betul atau berbohong. Maha suci Allah. Jadi kalau Allah bila bercakap mesti betul, kan? Jadi apa perlu Allah guna qad? Tak, Allah tak pernah bercakap. Manusia kadang bercakap, bersumpah kan? Sebab kadang-kadang kita tak percaya orang tu. Tapi pada Tuhan, mungkin tak kita tak percaya? Tak mungkin. Habis kenapa Allah guna qad? Sepatutnya tak payah qad. Aflaha aja. Siapa yang ragu-ragu? Sebab Allah nak kaitkan ni sesungguhnya orang yang berjaya ini sebenarnya syurga. Yalah, kenapa Allah guna qad? Kan Allah tak berbohong. Aku cakap mesti betul. Kamu nak percaya itu masalah kamu. Tapi aku tak pernah berbohong. Faham soalan? Lebih baik faham soalan tak boleh jawab daripada boleh jawab tapi tak faham soalan. Yalah, kenapa guna qad? Kenapa guna qad? Allah guna qad ke tak guna qad ke? Ramai juga tak ikut kan? Itu jawapan orang yang malas berfikir.
Okey, sebenarnya tak, kita kena tahu rahsia kan. Syekh Saleh Utsaimin sampai benda ni pun dia sentuh. Kenapa? Sebab Quran turun dalam bahasa Arab. Kan? Turun dalam bahasa Arab dan kepada bangsa Arab. Jadi bila turun kepada bahasa Arab, Allah ikut gaya bahasa orang Arab. Bahasa dia bercakap, kalau nak tegaskan mesti qad, kan? Jadi bahasa Al-Quran sesuai dengan bahasa masyarakat yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Boleh? Kemudian aflaha. Aflaha ni fi'il apa ni? Kalau belajar bahasa Arab lah. Fi'il apa? Ada berapa semua? Fi'il ada berapa semua? 3. Pertama? Madi. Mudhari'. Amar. Madi menunjukkan apa? Yang lepas. Past tense. Mudhari'? Present tense. Oh, dah speaking lah. Aflaha. Mudhari' dia yuflihu. Amar dia iflah. Kalau isim dia muflihun. Kan? Wa ulaika humul muflihun. Ini isim. Jadi sekarang kalau aflaha fi'il madhi kan, past tense. Kalau yuflihu mudhari'. Kalau iflah amar. Okey. Sekarang Allah kata telah berjaya. Tadi kita ada bincang berjaya yang sebenar bila? Di syurga. Dah berlaku ke belum? Kalau belum, kenapa Allah guna fi'il madhi? Sepatut Allah guna fi'il apa ni? Qad yuflihu lah, sebab akan berjaya. Tengok. Dalam tafsir ulama mengatakan Allah guna fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan benda telah berlaku. Jadi Allah nak beritahu benda ni pasti akan berlaku, seolah dia telah berlaku. Kalau kita tadabbur, kita lagi yakin tak mungkin gagal, sehingga Allah guna fi'il yang dah berlaku padahal belum berlaku. Okey, siapa yang berjaya ni? Siapa yang berjaya ni? Ni yang dapat masuk syurga dan jauh daripada neraka. Ini bukan SPM ni. Bukan SPM, bukan universiti, tapi berjaya lulus masuk syurga. Siapa ni? Apa ciri-cirinya? Man tazakka, orang yang tazakka apa dia? Yang dia telah mensucikan diri. Mensucikan diri. Apa maksud mensucikan diri? Okey. Tazakka ni makna tazkiyah, mensucikan. Tapi mensucikan macam mana tu? At-tazkiyah dia kalau isim ataupun masdar, at-tazkiyah, penyucian. Kalau tazakka fi'il madhi, dia telah mensucikan diri. Kalau tazkiyah, penyucian. Okey, penyucian ni ada 3. 1, 2, 3. Dia kena sucikan 3-3. Kalau sucikan 1 tak suci. Kalau sucikan 2 dan 3 lagi tak suci. Okey, suci yang pertama apa dia? Haqqullah. Dia kena sucikan hak Allah ke atasnya. Apa dia? Yang paling asas sekali, tidak syirik pada Allah. Hak Tuhan ialah tak syirik. Apa lagi? Sembah dia. Hanya sembah dia. Apa lagi? Tidak riak. Tidak sombong. Ini hak Tuhan. Berdakwah. Maknanya hak Tuhan mensucikan diri kita dari sudut hak Tuhan apa dah? Jangan ada unsur syirik dalam hati. Kalau ada unsur syirik, habis. Tidak ada tazkiyah dan gagal. Termasuklah semua urusan kehidupannya. Bukan solat je. Bukan masa belajar je. Tak, seluruh kehidupan dia. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi. Wahai orang beriman, masuklah Islam semua sekali. Masa dia pergi kerja, dia mesti tidak ada unsur syirik. Apa dia? Ramai tak pergi kerja tapi syirik pada Allah?
Contoh? Dia rasa bos dia pada Kemudian dia kerja bukan kerana Allah. Cukup. Itu dah syirik. Kenapa kerja? Nak cari makan. Cari makan untuk apa? Nak hidup lah. Tak ada, kerana Allah tak ada. Maka dia tidak tazkiyah. Beli rumah. Beli rumah boleh tak jadi syirik? Boleh? Dia beli rumah kenapa? Beli rumah sebab seronok duduk rumah selesa. Setakat tu je. Bukan salah. Bukan salah beli rumah untuk selesa. Tapi salah apa dia? Tidak ada kerana Allah. Beli rumah kenapa mahal? Tak boleh lah, saya gaji besar. Tak sesuai beli rumah kecil kan. Biarlah standard dengan jawatan saya. Syirik. Beli kereta, boleh jadi syirik tak? Ya. Kenapa beli BMW? Ialah sesuai dengan jawatan saya, syirik. Apa saja kita buat bukan kerana Allah, syirik. Kadang-kadang riak kan? Kahwin. Kenapa kahwin buat besar-besar ni? 3 hari 3 malam? Yalah. Saya bukan orang miskin kan? Saya kena jagalah kedudukan saya. Saya nak jemput menteri-menteri kan? Ada unsur syirik. Okey. Beli telefon. Kerana apa? Kalau kerana Allah, kenapa ada 2 telefon? Ini jawapan ini bukan soalan kepada perakam ni. Kepada pemilik telefon 2 tapi tidak merakam. Ingat, semua kena disoal. Jadi kita kena faham, orang yang tazkiyah, yang berjaya di akhirat ialah dia jaga hak Tuhan. Daripada bangun pagi sampai hidup. Dia beli baju kerana apa? Kenapa beli baju? Yalah, saya nak bekerja, kena jagalah image saya kan sebagai pegawai. Boleh jadi syirik, hati tak bersih. Kenapa datang kelas? Kebetulan ada masa kosong, kawan ajak kan. Syirik. Ustaz, apa syirik apa? Apa saja yang bukan kerana Allah, syirik. Apa saja yang bukan kerana Allah, syirik. Kan? Mengajar bukan kerana Allah. Mengajar pun sama. Mengajar bukan kerana Allah kan. Apa tanda mengajar bukan kerana Allah? Bila orang tak bagi duit, tutup kelas. Dah buat kelas, kena bayar. Seginak lah. Ada seorang pelajar saya, dia kata dia pernah ikut kelas tadabbur sebulan ni 21 jam sebulan, bayarannya RM420. Lepas tu dia kata ni tak boleh, mahal sangat. Dia cari-cari jumpa kelas saya, free. Kelas saya berapa jam sebulan? Bukan 21 jam, dekat 30 jam sebulan. Berapa bayarnya? Free. Jangan bayar. Kalau bayar, Assalamualaikum. Okey. Hak yang kedua. Haqqu ar-rasul. Tazkiyah, penyucian yang kedua ialah dia bagi hak Rasul. Ada tak hak Rasul ke atas kita? Hak Rasul ke atas kita mana? Siapa kena buat? Hak Rasul ke atas kita, siapa yang kena buat? Kita lah. Hak Allah ke atas kita, siapa kena buat? Hak kita ke atas Rasul, siapa kena buat? Hak kita ke atas Rasul, siapa kena buat? Rasul. Ada tak hak kita ke atas Rasul? Ada, apa dia? Rasul wajib sampaikan. Itu hak kita. Kalau Rasul sembunyikan, berdosa. Okey. Apa hak Rasul yang kita kena buat? Barulah kita ada unsur tazakka. Apa dia? Ittiba'us sunnah. Wajib ikut sunnah Nabi. Siapa yang tidak syirik, tak sembah yang lain, tapi amalan tak ikut sunnah Nabi, cuma dia belum tazakka. Hati dia masih
kotor. Kenapa? Apa kaitan hak Rasul dengan hak Allah dalam konsep tazkiyah ni? Sebab Allah kata apa? Siapa yang cinta Allah mesti ikut Rasul. Bila kamu tak ikut Rasul, sebenarnya hati kamu kotor, iaitu kamu tak hormat Tuhan. Allah dah bagi syarat, kalau betul kamu cinta aku, kena ikut ni. Bila tak ikut, hati kamu kotor. Kamu tak hormat Nabi dan kamu tak hormat Allah yang mengutuskan Rasul. Sebab itulah, tolonglah apa-apa saja amalan yang bukan daripada Nabi, jangan amalkan. Bila kita amalkan yang bukan daripada Nabi, kita sangat sangat sempit peluang untuk menjadi orang yang berjaya. Sebab kita belum ada unsur tazakkar yang kedua ni. Apa saja amalan, kadang-kadang selawat 1000 kali kan. Kadang-kadang selawat yang bukan daripada Nabi, bukan. Walaupun namanya selawat, tapi kita hati kita kotor. Hati kita kotor. Kotor dari sudut apa ni? Bila kita selawat puji Nabi tak? Tapi kita buat bilangan 1000 pagi, 1000 petang. Sebenarnya kita kotor. Hati kita kotor. Dari sudut apa ni? Kita tak muliakan Nabi. Dan bila tak muliakan Nabi, mana tak muliakan Allah. Habis. Walaupun namanya selawat. Okey? Sebar hadis-hadis palsu kan? Hadis modok. Nabi kata apa? Orang ni yang menyebarkan, mendustakan ke atas aku dengan sengaja, tempatnya dalam neraka. Walaupun dia kata contohnya hadis, tapi dia ahli neraka. Sebab dia tidak ada tazkiyah yang kedua. Okey, tazkiyah ketiga. 1, 2 tak cukup bagi. Ada satu lagi. Itu hakul ibad. Hak hamba-hamba ataupun hak manusia. Hakul ibad bil ibad. Apa dia ni? Solat dah okey dah, tak syirik. Sunnah pun ikut Nabi dah. Tapi yang ni tak ada. Dia tak akan berjaya. Tazakkarnya tak lengkap. Apa dia? Hak orang ke atas kita. Jaga silaturahim. Okey, ada satu benda yang hak orang tapi kita tak bagi dan ramai tak perasan. Silaturahim mungkin orang perasan kan, kalau dia putus hubungan silaturahim biasa dia perasan. Tapi yang ni hak orang ramai tak buat tapi ramai tak perasan. Zakat ramai perasan. Doa bagi salam. Sayang kepada saudara kita seperti kita sayang, dan antaranya bagi salam. Perasan tak bahawa kita tak laksanakan hak saudara kita, iaitu kita tak sayang? Apa bukti? Jumpa tak bagi salam, tak berdoa, tak senyum. Sebab tu Nabi kata tidak beriman seseorang kamu, tidak beriman. Siapa ni yang Nabi kata tak beriman? Bukan mencuri, bukan merompak, bukan rasuah. Siapa? Yang tidak menyintai saudaranya sebagaimana dia ada cinta. Ramai tak? Ramai tak perasan? Ramai. Dia suka kelompok dia. Dia suka ustaz dia je. Ustaz dia maki hamun. Dia suka parti dia je. Parti orang lain, dia tidak tazakkar. Okey. Innamal mu'minuna ikhwatun. Dan kita kena sentiasa berdoa kepada semua orang Islam walaupun dia buat jahat pada kita. Apa dalil? Wajib berdoa pada semua orang Islam yang dah mati, yang masih hidup, yang akan datang. Wajib berdoa, itu hak orang ke atas kita. Apa dalil? Jangan baca separuh. Mana tak baca lah tu? Bila tak baca, belum tazakkar. Betul? Betul tak? Betul tak? Bila kita tak sayang, kita ada penyakit tak dalam hati? Penyakit apa tu? Kita tak sayang pada saudara kita. Mana ada penyakit? Penyakit apa? Penyakit apa tu? Penyakit pentingkan diri. Yang penting aku sihat, yang penting aku dapat makan, yang penting aku kaya. Penyakit
Fish, bukan selfie. Selfie pun dekat-dekat dengan selfie lah. Dia selfie muka dia je. Muka orang tak nak selfie. Oh, banyak ni. Sebab itulah syarat nak berjaya, syarat nak masuk syurga bukan lulu SPM, bukan harta banyak, bukan pangkat besar. Tak, bersihkan hati. Tiga-tiga ni. Lulu dah berjaya, jawatan besar, tapi gagal. Sebab apa? Kadang-kadang ada PhD kan, mengutuk orang. Kadang-kadang ada Profesor Madya, cari keaiban orang. Dia masuk tak sekolah? Masuk tak universiti? Tapi kenapa gagal? Kenapa? Kenapa hati tak bersih? Kan dia dah belajar. 6 tahun sekolah rendah, 5 tahun sekolah menengah, 4 tahun universiti, 15 tahun semua. Kenapa hati tak bersih? Kalau orang kampung, orang Pulau Mega, hati tak bersih, okey. Sebab tak pernah masuk sekolah, buta huruf pula. Ini yang belajar sampai Menara Gading, sampai luar negeri, pergi US, UK, lagi hati kotor, lagi sombong. Betul tak? Sebab, anda tahu apa sebab? Jawab. Soalan yang pandai. Sebab dia lupa, dia belajar tentang kerana Allah. Dia lupa Allah, Ustaz. Kalau dia Allah tu, dia tak Allah, Ustaz. Dia lupa? Dia lupa Allah. Okey. Sebab dia lupa Allah. Saya nak tanya, kalau dia pergi sekolah, belajar di sekolah, kemudian menengah, kemudian universiti, dia tak lupa Allah. Agak-agak dia bersih tak hati dia? InsyaAllah. Dia tahu ni Allah tak suka, dia tak buat. Jangan cakap insyaAllah, pengalaman yang lepas lah. Ada tak? Keluar universiti tu, sayang pada saudara dia, baca Quran pun menangis. Ada? Cinta pada Nabi, semua amalan dia nak sama dengan amalan Nabi. Ada tak? Yang habis universiti? Tadi kata ada. Jawapan tak boleh gogek, tak boleh. Bila gogek ada tak bersih tu, Jadi kita nak fikir, kenapa? Duit dah habis banyak kan, Kadang-kadang mak bapak belanja ratus ribu untuk anak. Pergi hantar sekolah mahal, pergi universiti luar negeri, tapi hati tak bersih. Dia rasa usaha dia. Dia rasa usaha dia. Dia rasa usaha dia? Bukan. Itu sebab-sebab yang kecil. Tak ikut silibus. Silibus apa? Ada dalil tak? Ada dalil tak? Nak tazakar. Tadi kita baru beritahu jenis-jenis tazakar kan? Tazakar hak Allah. Yang kedua tazakar hak Rasul. Yang ketiga tazakar hak. Silibusnya apa? Semua yang belajar sekolah rendah, menengah sampai universiti tak ikut silibus untuk membersihkan hati. Maka tak mungkin lahir orang yang bersih hati, yang sayang pada orang lain. Apatah lagi orang miskin. Betul? Silibusnya tak sama dengan apa yang Allah tunjukkan. Cuba buka surah Al-Baqarah. 129. Doa Nabi Ibrahim. Rabbana wab'as. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimu kitab wal kemudian wa yuzakkihim, kemudian okey, cuba kita tengok. Ini doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa bila ni? Sebab dia bina Kaabah. Bila Kaabah dibina? Dia jarak Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad berapa jauh? Berapa ribu tahun? Lama tu saya tanya tu berapa? Katalah 1000 tahun lebih kan? Tapi doa Nabi Ibrahim untuk siapa ni? Untuk orang yang zaman Nabi Muhammad. Apa doanya?
Cuba kita tadabbur. Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'as, utuskan fihim, di kalangan mereka. Siapa ni? Orang yang ketinggal di Mekah lah. Kan dia doa selepas bina Kaabah. Jadi pada pandangan Ibrahim, orang akan datang ramai sebab itu rumah Allah, kan? Tapi kalau datang ramai, tanpa silibas ni, hancur. Maka Nabi Ibrahim nak orang ramai tapi jadi bersih jiwanya. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Ya Allah, utuskan kepada mereka seorang Rasul. Satu. Minhum, daripada kalangan mereka. Apa tugas Rasul ni? Yatlu, membaca ayat-ayat engkau. Bukan baca sains, bukan baca geografi, bukan baca sejarah, kan? Baca ayat engkau. Kemudian yang ketiga, mengajar. Yang ini baca, yang ini maknanya baca saja tak cukup. Rasul saja tak cukup. Rasul, yang kedua baca, yang ketiga mengajar. Mengajar apa ni? Quran dan hikmah. Hikmah ni sunnah Nabi ataupun pengajaran ataupun setiap ayat ada hikmah dia. Kemudian kemucaknya apa? Wa yuzakkihim. Sama kan? Tazakka yuzakkihim. Dan akhirnya dengan Rasul ni, dengan silibus ni, dengan Al-Quran ni akan membersihkan mereka. Boleh? Jadi tazkiyah mesti ada murabbi, betul-betul buat kerja kerana Allah tanpa mengharapkan upah daripada manusia, dan kerjanya sepenuh masa muzakkir. Kemudian apa yang dibaca, apa silibusnya? Ayat-ayat Allah, dan caranya mengajar isi kandungan, termasuklah hikmah. Maka terhasil tak tazkiyah? Okey, saya nak tanya, Allah makbul tak doa Nabi Ibrahim ni? Tapi bila? Selepas 1000 tahun, kan? Rasul ni ialah Nabi Muhammad. Ayat engkau ni ataupun kitab ni ialah Quran. Hikmah ni ialah hadis. Dan akhirnya terhasil tak manusia yang penyembah berhala, yang pelacur, penzina, perasuah, zalim, akhirnya menjadi manusia yang bersih hatinya? Terhasil tak? Boleh bagi contoh? Umar Al-Khattab. Semua sahabat musyrikun, kan? Kecuali Nabi. Yang Abu Khalid ibn Walid, Abu Sufyan, kan? Hindun. Betul tak? Okey. Mereka belajar di sekolah mana ataupun universiti mana? Ada sekolah tak? Ada Mahat Tafiz? Ada universiti? Fakulti apa? Berapa tempoh mereka belajar? Tak ada sampai tak sampai 23 tahun, kan? Ada yang mati awal lagi. Betul tak? Macam Ammar bin Yasir, bapak dia, kan? Yasir, berapa tahun dia belajar ni kitab daripada Nabi sehingga dia bersih jiwanya? Berapa tahun? Sebulan. Tak perlu 23 tahun. Kadang-kadang sebulan, kan? Kadang-kadang 1 hari je. Boleh? Jadi akhirnya lahir tak? Khaira ummatin ukhrijat, sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk semua manusia, kan? Betul tak? Dengan generasi yang Nabi ajar ni, masa dia kadang-kadang 1 hari, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 2 tahun. Tapi lahirlah sebaik-baik umat yang menyebarkan Islam untuk semua manusia. Betul? Islam sampai kat sini sebab apa? Inilah pelajar-pelajar Universiti Rasulullah. Ada bangunan? Tak ada. Ada whiteboard? Tak ada. Ada alat kemudahan mengajar? LCD? Tak ada. Ada kamera 2-3 depan Nabi? Tak ada. Tapi berlaku tak pembersihan jiwa? Sebab itulah semua para sahabat tazakar tak? Dan semua para sahabat insya-Allah masuk syurga tak? Aflaha. Ya Allah. Kita ni belajar tempoh lama, kan? 6 tahun sekolah rendah, 4 tahun menengah, 5 tahun menengah, 11. Universiti 4 tahun, 15, kan? Kadang-kadang sambung master, PhD.
dan berapa banyak sekolah, berapa banyak universiti, berapa ratus buah mahat tahfiz. Tapi lahir tak khaira ummatin? Pasal apa? Di mana silapnya? Di mana silap? Silibus. Jadi kita masalah bukan tak cukup sekolah, bukan tak cukup bangunan, tapi masalah tak ikut silibus. Yang tu kita dengar pengetua mahat tahfiz meliwat 9 orang pelajarnya. Biasa dengar tak? Pengetua mahat tahfiz Al-Quran. Quran juga. Tapi kerja dia beda, meliwat pelajar. Menakutkan. Kita jarang dengar pengetua sekolah Kristian meliwat pelajar. Biasa dengar. Yang terbaru kat Kelantan tu, pengetua sekolah agama didakwa rogol pelajarnya 13 tahun sampai umur 15 tahun. 3 tahun pengetua sekolah agama. Di mana silap? Tak ikut silibus. Sekolah dah lengkap, kemudahan pun banyak, duit pun dah habiskan banyak, ratus juta untuk pembangunan sekolah. Tapi tidak lahir man tazakka. Boleh? Jadi nak jadi orang tazakka perlu tak sekolah? Perlu tak sekolah? Perlu tak mahat tahfiz? Perlu tak alat yang canggih? Habis dia perlu apa? Rasul ni siapa-siapa boleh ganti tempat dia. Ulama. Mak bapak boleh tak? Boleh. Yang penting apa dia? Yang diajar ialah ayat-ayat Allah. Yang diajar ialah Al-Quran. Yang diajar ialah sunnah Nabi. Pasti akan berlaku tazkiyah. Kan? Okey. Tengok kemudian Allah beritahu setelah tazkiyah an-nafs apa berlaku? Hasilnya wa zakara, dan dia menyebut isma, nama Tuhannya. Apa makna zakara? Sebut nama Allah. Apa maksud dia? Sentiasa berzikir dan taat. Kita dah belajarkan az-zikru ialah taatullah. Zikir ni kadang-kadang mulut tak berzikir, tapi dia taat pada Allah. Itulah zikir. Kenapa diam ni? Kenapa tak berzikir? Tak, saya sedang berzikir. Habis kenapa tak bergerak mulut? Iaitu saya sedang mentaati perintah Rasul. Bila tidak ada yang baik, Nabi kata diam. Saya pun sami'na. Itu zikir. Daripada subhanallah, 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 fikiran melayar. Itu bukan zikir. Okey? Jadi bila hati bersih, otomatik dia akan dia bila hati bersih, dia macam contohlah. Kalau botol air dalam tu bersih kan. Kita tebuk ke mana-mana, keluar air bersih ke air kotor? Jadi pagi dia keluar zikir, petang keluar zikir, masa makan keluar zikir, masa hujan keluar zikir, orang buat baik keluar zikir kan. Sebab sininya bersih. Tapi kalau hati kotor, biasa keluar apa kat mulut? Kotor. Cakap. Apa faedah pun tak tahu. 1 jam habis, kosong. Mengata orang tu, saya tak mengata, saya nak buat contoh kan. Contoh macam gelas. Dalam botol tu air kotor kan. Kita tebuk ke mana-mana, keluar air apa? Kotor. Sebab dalamnya kotor. Okey. Dan daripada zikir itu Allah kata fasalla. Lalu dia solat. Apa kaitan ni? Tazakka, zakara asma rabbi, fasalla. Apa kaitan? 3, 1 tazakka, yang kedua zakara, yang ketiga cuba kaitan. Bila hati bersih, sentiasa berzikir. Dan dalam banyak-banyak berzikir, dalam banyak-banyak ibadat, yang paling utama solat. Okey, solat pula syariat lain macam mana? Benda yang haram, benda yang mungkar, benda yang makruh macam mana? Allah tak sebut dah. Dari mana kita boleh faham? Kan Allah sebut dalam surah Al-Ankabut apa dah? Innas salata tanha. Bila kamu dah berzikir, kamu solat. Kalau solat tu berasal daripada hati yang bersih, automatik kamu akan tinggal benda mungkar. Automatik kamu akan suruh orang buat benda yang ma'ruf, sebagaimana perintah Luqman kepada anaknya. Apa dia?
Ya bunayya aqimis salah. Dirikan salat. Lepas tu wa'mur bil, suruhlah orang buat benda ma'ruf dan wanha anil. Bila solat jadi baik. Ustaz, ada orang solat buat munkar, mana salah kat sini lah ni. Dia solat hanya pergerakan, bukan berasal daripada hati yang bersih. Dia solat tapi mulut tak berzikir kepada Allah. Satu hari itu tak ada zikir, kecuali lepas solat aja. Itu pun kalau imam yang berzikir. Kalau imam tak berzikir, dia pun tak. Okey. Kemudian Allah kata apa? Bal. Bahkan tu'siruna, kamu lebih bahkan tu'siruna, kamu mengutamakan al-hayat dunia, kehidupan dunia. Al-hayat, kehidupan dunia apa makna? Tak, dunia asal-asal mana? Rendah ataupun hina. Daniyah, daripada makna rendah ataupun hina. Jadi kenapa Allah namakan kehidupan dunia dunia? Sebab pertama dia pendek, sekejap. Yang kedua, hina. Kehidupan dunia tak ada benda yang mulia. Betul tak? Betul kan? Boleh tak bagi contoh? Ada kehidupan dunia ni mulia. Boleh bagi contoh? Rumah dunia tak? Mulia ke hina? Mulia ke hina? Mulia, hina lah. Sebab apa? Satu masa dia akan hancur. Kalau mulia, benda tu tak akan hancur, boleh bawa sampai ke akhirat. Apa dia? Pahala kita solat dalam rumah boleh bawa tak sampai akhirat. Pahala kita solat malam di rumah tu boleh. Tapi rumah tak boleh. Kereta hina ke mulia? Bagi kat saya. Kereta hina sebab apa? Sebab tak boleh bawa. Tapi bila kita guna kereta untuk kebaikan, pahala kita guna kereta itu mulia, boleh bawa sampai ke akhirat. Sebab tu kita minta apa? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Okey, cuba terjemah. Wahai Tuhan kami, berilah pada kami di dunia hasanah. Apa maksud ni? Apa yang kita minta sebenarnya? Ada orang kata, Ustaz tu kita doakan minta dunia. Bukan. Bagilah pada kami di dunia. Bukan minta dunia. Yang kita minta apa dah? Hasanah. Apa hasanah kat dunia? Apa saja kebaikan di dunia yang kita boleh bawa sampai ke kubur dan akhirat, hasanah. Kadang-kadang solat, kadang-kadang bukan hasanah. Bila tu? Bila dia riak. Okey. Apa kaitan ayat ni? Telah berjayalah orang yang mensucikan diri. Kesan dia mensucikan diri apa dia? Zikir. Sentiasa zikir, taat pada Allah. Dan ibadatnya yang paling utama, solat. Solatnya pula ialah yang mencegah. Oh, cantik tak? Tiba-tiba Allah kata apa? Bahkan kamu melebihkan kehidupan dunia. Apa kaitan dengan sebelum ni? Ini dah punca, manusia takkan dapat usirkan hati sebab. Pandai. Alhamdulillah, kali ni betul. Ni Allah kata telah berjayalah orang yang mensucikan diri. Apa tanda dia mensucikan diri? Mulutnya sentiasa berzikir, anggota badan sentiasa taat, dan ibadat paling utama dia tak pernah tinggal. Sentiasa solat berjemaah, khusyuk awal waktu. Tetapi tak ramai yang buat macam ni. Apa punca? Ini penyakit ni. Bila dia melebihkan dunia, tak ada ni. Mana hati dia telah kotor. Dan kaitan juga dengan ayat sebelum ni. Allah kata apa? Saya zakkaru man yakhsha. Kemudian wa yatajannabuha
wa yatajannabuha al-ashqa. Tazkirah ni akan dapat pengajaran oleh siapa? Orang yang takut. Dan akan dijauhkan tazkirah peringatan orang yang paling celaka. Siapa paling celaka? Ni. Lebihkan dunia daripada akhirat. Pergi kerja awal. Bila hari cuti, subuh lambat. Bila nak pergi melancur ke luar negara, pergi airport awal. Pukul 3 pagi dah sampai. Flight pukul 5. Tapi masjid kat rumah, orang qomat tak pergi lagi. Melebihkan, ini orang yang paling celaka. Kemudian Allah kata tak patut kamu melebihkan kehidupan dunia. Kenapa? Sebab wal akhiratu dan sedangkan. Wow ni sedangkan akhirat. Apa makna akhirat? Apa dia? Tak, apa makna akhirat? Kehidupan? Allah tak kata wasaniyah, kehidupan kedua. Dia sebenarnya nak lawan sana lah. Itu kehidupan dunia. Yang ni kehidupan. Jadi kehidupan dunia makna apa tadi? Pendek, sementara, hina kan? Okey, lawan dia akhirat. Kenapa pula kehidupan akhirat Allah namakan akhirat? Apa makna akhirat? Akhir. Apa makna akhir? Bila makna akhir, selepas tu ada lagi tak? Tak ada. Yang kedua, akhir juga bermakna sebab kehidupan yang kekal ni datang selepas kehidupan dunia. Okey, Allah kata apa? Kenapa kamu utamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat khairun, lebih baik? Satu, sifat kehidupan akhirat. Satu, khairun. Yang kedua, dan lebih kekal. Jadi Allah nak tempelak ni. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya, sedangkan akhirat lebih baik. Apa maksud ni? Apa mesej Allah nak bagi tahu? Perli, dan Allah nak beritahu bodohnya manusia. Apa kebodohan manusia? Kebodohan yang paling bodoh. Dia kejar kehidupan yang sementara, yang dia tahu akan ditinggalkan, tapi dia bagi masa pagi sampai petang, muda sampai ketua. Yang terbaik dan yang paling kekal, dia dilewatkan, dia buat ringkas, dia buat kadang-kadang terlupa, kadang-kadang qada. Bodoh tak? Bodoh. Dia habiskan masa 10 tahun untuk beli kereta mainan. Tapi untuk beli kereta betul 10 minit je. Kerja 10 minit untuk beli kereta betul. Tapi untuk beli kereta mainan 10 tahun. Bodoh tak? Kalau ada orang macam tu, kita kata apa? Kita nak berkawan tak dengan orang macam ni? Tak nak kan? Sebab apa? Bodoh sangat kan? Tapi kalau utamakan kereta mainan daripada kereta utama, kita tak nak berkawan. Yang utamakan kehidupan dunia dibandingkan akhirat, lagi ramai kan? Dan lagi bodoh. Tapi ramai tak jadi kawan kita. Ada jugalah. Mana kita bodoh juga tak berkawan. Tak, berkawan dengan berdakwah, dua benda yang berbeza. Kita berdakwah tak mesti berkawan. Sebab tu Nabi kata, pilihlah kawan. Sebab kawan akan memberi kesan kepada agama kita. Okey. Yang bodoh saja berkawan dengan yang bodoh. Jadi apa ni? Okey. Cuba kita tengok bahasa Al-Quran. Allah kata akhirat lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Betul? Okey, Allah guna isim tafdhil. Makna kalau lebih kekal, dunia ni kekal tak? Tak, tengok bahasa. Akhirat lebih kekal. Makna dunia kekal juga tak? Dari segi bahasa lah. Kekal lah. Cuma akhirat lebih kekal. Soalan dia, betul tak dunia ni kekal? Dunia tak kekal. Dunia akan hancur semua. Tapi kenapa Allah guna akhirat lebih baik, lebih kekal daripada dunia? Sedangkan dunia langsung tak kekal. Ada orang rasa dunia itu kekal.
Ramai manusia bila bekerja seolah dunia macam, jadi Allah gunakan apa yang manusia fikir. Okeylah, kalau kamu kata dunia tu kekal, okeylah, kami terima. Tapi bila dibanding, mana lebih kekal? Akhirat. Jadi kalau kami setuju dunia kekal dan kamu pun setuju akhirat lebih kekal, kalau kamu cerdiklah, kamu bagi masa yang mana lebih lama? Tapi hakikat kamu bagi masa yang lebih lama untuk apa? Mana kamu bodoh jugalah. Bodoh. Ramai tak orang bodoh? Ya, sampai sekarang. Bercakap ada masa. Bila nak berzikir? Ya Allah, terlupa nak zikir pagi ni. Cerdik ke bodoh? Ya, bila kita kurang cerdik, bila orang bodoh kan. Okey. Kemudian Allah kata apa? Inna, sesungguhnya, haza, ini, apa maksud ini ni? Tak, ini itu isim isyarah. Isyarah tu refer kepada apa yang disebut sebelum tu. Apa dia? Ni peringatan ni. Orang yang berjaya, orang yang suci hatinya, dan tanda dia beda. Sentiasa berzikir, jaga solat 5 waktu, solat dia pula mencegah kemungkaran. Dan orang yang tak berzikir, tak solat, orang yang lebihkan dunia, semua ni adalah lafi, pasti ada dalam suhuf. Apa makna suhuf? Suhuf jamak sahifah. Apa makna sahifah? Lembaran. Maksud dia kitab lah. Semua peringatan ni sesungguhnya pasti telah ada dalam lembaran ataupun kitab al-ula yang awal. Apa Allah nak beritahu? Penyakit ni dah ada lah. Allah nak beritahu peringatan ni bukan baru je. Bukan. Peringatan tentang kehidupan dunia sementara, kehidupan akhirat lebih baik dah lama dah. Jadi kalau kamu tak dengar juga, tak ikut juga, jangan salahkan Tuhan. Dalam kitab Ibrahim ada tak? Ada. Dalam kitab Nabi Musa ada. Semua cerita kelebihan akhirat. Kemudian kita pun tanya, suhuf ula ni yang mana? Allah huraikan. Antaranya yang paling penting beda suhuf kitab Ibrahim dan kitab Musa. Okey. Nabi Ibrahim ada kitab tak? Apa nama dia? Nabi Musa ada kitab tak? Nama apa kitab? Ada nama pula. Tak, sebenarnya suhuf ni bukan nama. Bukan nama. Dia nak beritahu kitab lah. Jadi nama kitab Ibrahim Allah tak beritahu. Kan? Bila tak beritahu, jangan bagi nama. Tapi nama kitab Ibrahim, Nabi Musa Allah beritahu tak? Apa dia? Kita boleh bagi nama. Ya Allah bagi nama, kita bagi nama. Ya Allah tak bagi, kita diam. Okey. Dalam banyak-banyak kitab para Nabi dahulu, kenapa Allah sebut dua Nabi ni? Kenapa tak sebut Isa, Harun kan? Nabi Nuh. Peringatan untuk yang kaum Yahudi. Ibrahim bukan Yahudi. Yang Yahudi siapa? Musa. Perangai manusia ni banyak berlaku di zaman Nabi Ibrahim dan Musa. Dah ada. Contoh, perangai apa? Ini semua ada ni. Ini berangan ni utamakan dunia ada sejak bila lagi? Nabi Adam lagi. Anak dia sendiri kan? Anak dia utamakan dunia. Sebab tu dia bunuh adik-beradik dia. Sebab itulah penyakit tu. Syirik banyak berlaku bila? Zaman lain tak banyak berlaku syirik. Selepas Nabi Nuh, Nabi Ibrahim mula naik balik syirik. Ya. Nabi Isa? Nabi Isa banyak tak berlaku syirik? Dan mereka orang Nasrani mendakwa Isa itu adalah anak Tuhan. Jawapan tak salah. Cuma yang saya nak jawapan bukan tu. Sebab Allah sebut dua ni, pertama Ibrahim adalah Nabi yang terbaik. Selepas Nabi Ibrahim siapa? Ikut ranking dia. Selepas Nabi Muhammad.
Tak. Yang kedua, Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim. Yang kedua ranking dia ialah Nabi Ibrahim. Sebab itulah bila kita selawat dalam solat, kita sebut nama Nabi Muhammad dan Ibrahim. Dan kisah Nabi Ibrahim pun banyak disebut dalam Quran. Okey, Musa pula kenapa? Sebab Musa ni Nabi yang terbaik daripada kalangan Bani Israel. Nabi paling ramai ialah daripada Bani Israel. Tapi yang nombor satu siapa? Musa. Kenapa Musa nombor satu? Oh, dugaan dia, ujian dia paling besar. Dan kisah dia paling banyak disebut dalam Al-Quran. Apa dugaan Musa yang paling besar? Apa dia? Pergi jumpa Firaun. Dia lintah laut tak ada apa. Kita tak perasan, kita ingat dugaan Musa paling besar ialah Firaun. Bukan. Firaun daripada awal lagi Musa. Tapi yang menyakitkan hati siapa ni? Yang lawan dia sendiri. Dulu kini sampai Musa mati. Siapa? Pengikut dia sendiri. Kan? Allah kata apa dalam surah Saf? Wa iz qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'zunani. Wahai kaum aku, kenapa engkau sakitkan aku? Firaun nak sakit tak apa, sebab dia bukan kaum aku. Firaun nak sakit aku tak ada masalah. Dia memang daripada awal lagi tak ikut aku pun. Kamu sekejap beriman, sekejap kufur. Kenapa ni? Kenapa nak menyakitkan aku? Ujian paling besar ialah bila pengikut kita paling tadah masuk parti lain. Yalah. Orang nak kutuk saya biasa, tapi pelajar kutuk saya. Sakit hati lagi tak? Luar biasa. Sehingga sekarang belum ada pelajar kutuk saya. Bila pelajar tak kutuk saya, ada masalah tu. Apa dia? Saya kurang baik. Sebab orang paling baik, Musa, pengikut dia kutuk dia. Bukan saya suruh pelajar kutuk saya. Boleh? Sampai Musa mengadu, kenapa kamu sakiti aku? Ya qaumi. Dia tak kata ya Firaun. Boleh? Jadi Allah sebut secara khusus dua nabi ni, supaya kita ingat sejarah mereka. Boleh? Okey. Jadi kesimpulan. Kesimpulannya, Musa dapat adik perempuan. Murabbi. Kemudian baca Al-Quran, baca tadabbur Al-Quran, kemudian tazkiyah, kemudian apa dia? Aflaha. Hoi. 700 lebih. Tak apa. Ramai tak apa. Jangan kutuk Okey, tengok Ya Allah nak bagi tahu. Untuk melahirkan generasi Al-Falah. Dengar Datuk Adnan Untuk melahirkan generasi Al-Falah. Apa dia? Bermula dari sini lagi. Dia tak perlu bangunan sekolah. Mula murabbi. Ya, kemudian silibusnya apa? Baca dan tadabbur Al-Quran. Allah sebut tak dalam doa Nabi Ibrahim tadi, Rasul ni menghafal Al-Quran? Tak ada. Bukan salah hafal Quran, bukan salah. Tapi itu bukan tujuan utama. Untuk melahirkan orang yang Al-Falah. Baca tadabbur Al-Quran. Kemudian baru tazkiyah. Bila tazkiyah baru ada, ya Allah, berapa ramai yang hafal Quran, hati dia kotor. Mulut tak berzikir pada Allah. Solat bila cuti, lambat. Kan? Berbeza sekarang, apa dia? Sekarang ada apa? Cikgu. Kalau sekolah lah. Kalau universiti, pensyarah. Apa yang dia ajar? Yang dia ajar, ada bangunan sekolah tak? Ada bangunan universiti tak? Canggih tak? Ada. Kemudian yang dia ajar apa tak? Macam-macam. Akhirnya lahir apa?
Tu. Tu'siruna al-hayatad dunya. Yang penting kerja dunia beres. Solat lewat. Betul? Dan yang perasuah lahir daripada sekolah mana? Perasuah. Daripada sekolah ni lah. Kan? Yang duk berebut kuasa tu, belajar universiti ke, belajar kat sekolah Rasulullah. Semua lahir daripada sini. Betul tak? Berapa banyak proses ni nak melahirkan pelajar universiti dan orang yang berjaya kat dunia, berapa bilion duit dihabiskan. Berapa banyak masa dihabiskan. Dibanding dengan sekolah Rasulullah, berapa duit dihabiskan? Ada bangunan sekolah? Tak ada. Ada diberi elang guru? Tak ada. Tapi akhirnya khaira ummatin. Yang ni lahir apa dah? Bukan al-falah. Jadi sekarang saya nak nasihatkan diri saya daripada semua. Jangan fikir nak buka sekolah lagi. Jangan fikir. Jangan fikir lagi nak buka ma'hatafiz. Sebab kita bukan masalah tak cukup ma'hatafiz. Kita bukan masalah tak cukup sekolah. Bukan masalah tak cukup universiti. Kita masalah besar ialah silibus. Silibus. Bukti apa? Zaman Nabi sekolah tak ada, ma'hatafiz tak ada, universiti tak ada, tapi boleh menggegarkan dunia. Boleh menggerungkan musuh. Sebab silibusnya. Jadi apa yang ada kita betulkan. Jangan tambah lagi ya. Wallahu a'lam. Adakah hadis Rasulullah yang berbunyi, bekerjalah kamu seperti kamu akan hidup selamanya dan beramallah kamu seperti kamu akan mati esok. Itu bukan hadis Nabi. Bukan hadis Nabi. Jadi jangan kita bekerja sungguh-sungguh berdasarkan alasan Nabi yang suruh. Bukan. Itu bukan hadis Nabi. Dan ulama kata itu ada mengatakan itu pendapat kata-kata seorang sahabat. Kata-kata seorang sahabat. Bila kata-kata seorang sahabat tak boleh jadikan hujah. Satu. Yang kedua, kalau kita nak ambil kata-kata itu sebagai motivasi, tak salah. Iaitu bila bekerja, anggaplah kamu akan hidup selama-lama. Tapi jangan ambil bahagian tu saja. Ambil bahagian kedua apa dah? Bila beribadat, sungguh-sungguh juga macam nak mati besok. Betul? Tapi biasa orang ambil bahagian pertama je. Bila kerja keluar pagi balik petang. Tapi bila solat lembek je, tak bersungguh-sungguh. Wallahu a'lam. Atas. Kenapa ustaz yang bukan Islam tu kebanyakannya lebih mengikut Islam? Apa maksud? Yang bukan Islam tu kebanyakannya lebih mengikut Islam. Mana masuk Islam? Masuk Islam ke ikut akhlak orang Islam? Soalan tak jelas. Akhlak nampak bagus, tak menipu, tak Okey, kalau maksud soalan, kenapa orang kafir lebih banyak berakhlak mulia, lebih menjaga kebersihan dibanding dengan orang Islam? Kan? Sedangkan mereka kafir, kenapa hidup mereka lebih teratur, lebih berakhlak kan? Betul, kalau kita pergi ke Jepun kan, Jepun ni kalau nak masuk hotel, tak payah guna apa-apa kan. Dia bagi kad kan. Dan kebersihannya tak payah cakap lah. Kalau kita pergi New Zealand, satu sampah pun tak ada. Tapi di jalan raya tak ada seorang pun kutip sampah. Tapi sampah tak ada. Di Malaysia, orang kutip sampah ada 24 jam. Tapi sampah lagi banyak. Pelik kan? Dan di New Zealand kalau barang tu hilang, lepas 3 hari dia hantar balik. Di Malaysia, kalau hilang, jangan buang masa report polis. Sebab apa? Ini pandangan saya lah. Sebab orang kafir, dia percaya dia hidup untuk dunia sahaja, maka dia buat yang paling cantik untuk dunia. Sebab matlamat dia setakat dunia, aku mesti jadi terbaik untuk dunia sebab aku hidup untuk dunia. Orang Islam pula, dia hidup bukan untuk dunia,
Tapi akhirat pula dia tak fokus. Maka dunia terabai, akhirat pun terabai. Kenapa tak jaga kebersihan masjid? Saya solat, saya datang sini untuk solat. Islam suruh solat. Salah. Sebab dia tak faham Islam secara lengkap. Wallahualam. Tak ada? Hilang? Saya baca hadis mengatakan Allah tidak akan tidur tanpa membaca surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Mohon penjelasan. Pasal hadis Nabi baca surah Al-Mulk setiap kali sebelum tidur, ada ulama kata sahih, ada ulama kata tak sahih. Saya dengar fatwa ataupun pendapat Syekh Mustafa Adawi, seorang ulama terkenal di Mesir, dia kata tidak sahih. Jadi siapa nak baca silakan. Sebab ada ulama mengatakan sahih, tapi jangan ambil dari segi surah apa dibaca tapi kita tak faham. Nabi baca, kita nak ikut Nabi, kita berbaca, tapi kita tak ikut yang lebih besar daripada itu. Apa dah? Nabi faham, Nabi amalkan, Nabi sampaikan. Bukan surah Al-Mulk je, semua surah. Kita bila Nabi baca, kita baca saja, tapi tak faham, tak amalkan dan tak sampaikan. Sebab tu apa yang kita baca tak memberi kesan, tak mengubah kehidupan kita. Yang paling penting tadabbur, yang paling penting taklim. Sebab tu Nabi kata, sebaik-baik kamu siapa? Sebaik-baik kamu siapa? Bukan yang baca, bukan yang hafal, bukan yang khatam, bukan yang baca setiap malam. Yang belajar dan mengajar, baru jadi manusia terbaik. Macam mana kamu dengan baca surah Mulk saja, tak faham, tak mengajar, tiba-tiba nak selamat daripada azab kubur? Macam mana? Kamu belum jadi orang yang terbaik. Ada ustaz nasihat kita sebut nama Allah seperti Al-Bariq. Baca 40 kali, tak payah. Ini bukan daripada Nabi. Sebab tu cara nak bersihkan jiwa, apa dia tadi? Kena bagi hak Allah. Apa dia hak Allah? Bukan sebut nama dia. Zikir, sebut nama dia yang lengkap, yang ada maksud. Wa zakara asma rabbih. Sebut nama Tuhan. Ulama bukalah tafsir mana-mana bila Allah kata wasabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhan engkau. Yang ni pula wa zakara asma rabbih. Sebut nama Tuhan. Maksudnya sebut nama Allah yang ada maksud dan ada unsur pujian. Seperti subhanallah, maha suci Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Alhamdulillah, segala puji ada maksud dia. Tapi kalau sebut ya Latif, ya Latif, tak ada maksud. Dan Nabi tak pernah pun berzikir dengan mengulang-ulang nama Allah sahaja. Nabi tak pernah buat. Wallahu a'lam. Adakah hadis yang berbunyi kefakiran mendekati kekufuran? Ya, hadis. Tapi sebenarnya maksud tu orang yang fakir harta dan fakir agama, maka dia akan lebih dekat kepada kekufuran. Sebab tu kalau kita tengok, kalau orang tu fakir tapi fakir harta, tapi dia faham agama, dia adalah terpuji. Bahkan yang paling ramai masuk syurga orang fakir. Dan kita dah belajarkan surah apa? Surah Al-Hujurat. Allah memuji orang fakir. Allah memuji orang fakir. Siapa? Fakir yang datang daripada muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin, Allah puji. Orang-orang fakir daripada kalangan muhajirin, Allah puji. Sebab apa? Sebab dia fakir kerana berjuang pada agama Allah. Dia berhijrah kerana Allah. Dan Allah juga puji orang fakir al-ansar. Bahkan ada di masjid Nabi golongan fakir ahli suffah. 30, lebih kurang 70 orang kan. Jadi fakir yang lebih dekat kepada kekufuran ialah satu fakir harta, yang kedua yang paling besar ialah fakir agama. Wallahu a'lam. Ada tak zikir syirik? Zikir syirik? Tak ada. Syirik ke syifa? Zikir syirik macam nak jadi syirik je? Tak ada. Al-Quran membentuk insan kamil. Soalan, bolehkah setiap hari masuk kerja kita niat aku kerja kerja Allah? Tak, sebenarnya kalau kita faham agama dan kita tahu kita ni hamba Allah dan kita tahu kewajipan kita buat apa saja kerana Allah, kita akan pastikan kehidupan kita, termasuklah waktu kita bekerja, semua mentaati perintah Allah. Pakaiannya, mulut kita, mata kita.
Bila kita buat kerana itu, automatik kita niat kerana Allah. Tapi kalau kita niat, aku kerja kerana Allah, tapi buka aurat. Aku niat kerja kerana Allah, tapi solat lambat. Aku niat kerja kerana Allah, tapi curi tulang. Niat itu tidak ada faedah. Yang akan menentukan niat kita betul, tengok perjalanan kehidupan kita selepas itu. Mengenai selawat 1000 kali sehari, tak ada. Nabi tak pernah membebankan umatnya dengan bilangan zikir ke selawat 1000 kali. Sebab Nabi tahu, Nabi ni rahmatan lil alamin. Nabi diutuskan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Dan Nabi tahu umat dia tak mampu berzikir 1000 kali. Yang 100 pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tak. Kadang-kadang cukup tapi tak khusyuk, tak fokus. Cuba bayangkan kalau 1000, Nabi tahu. Nabi adalah pendidik yang teragung. Nabi tahu apa yang sesuai, bilangan apa zikir yang sesuai. Sebab tu zikir yang Nabi bagi tak lebih daripada 100. Baca yang 100 je. Ustaz, macam mana nak didik anak supaya ikut silibus yang sepatutnya? Sebab banyak progres sekolah yang sibukkan harian supaya boleh bantu sama-sama capai tazkiyah. Okey, soalan macam mana didik anak supaya ikut silibus yang sepatutnya? Sebab banyak progres sekolah yang sibukkan. Sebenarnya cara kita menyebabkan anak kita tak boleh belajar Al-Quran apa dah? Kita hantar ke sekolah yang silibus dia bukan Al-Quran. Jadi kita pun buat alasan sekolah ni sibuk dengan urusan lain. Memanglah sekolah silibus dia lain sebab tujuannya lain. Tujuannya bukan tazkiyah. Tujuannya nak melahirkan pelajar yang berjaya dalam ujian, berjaya dapat CJ dan berjaya kerja. Jadi bila kita nak anak kita belajar Al-Quran, tiba-tiba hantar sekolah yang macam tu, janganlah, bercanggahlah. Jadi cara dia, kalau kita nak hantar sekolah, hantarlah. Tapi kita sendiri di rumah setiap hari, khususnya waktu cuti, kita bagi masa lah. Tak payah lama lah. Setengah jam ke, kita duduk dengan anak, kita ambil satu ayat, kita tadabbur. Bagi mereka faham betul-betul. Kemudian sebaik-baik lepas mereka faham, hafal. Supaya apa? Yang mereka faham, mereka terus ingat. Contohlah. Saya buat hari ni, saya tadabbur satu ayat surah Al-Insan. Surah Al-Insan penting sebab Allah beritahu perjalanan hidup manusia. Kenapa manusia diciptakan dan apa hasilnya kalau beriman dan apa hasilnya kalau kufur. Jadi saya tadabbur satu ayat, kemudian semua anak, kemudian saya suruh dia hafal. Besok satu ayat pula. Untuk peringkat permulaan jangan bagi lama, nanti dia boring kan. Setengah jam satu ayat. Cuba bayangkan kalau sebulan dapat 30 ayat dan dia faham dan dia hafal. Itu akan cover apa yang dia kadang-kadang boleh merosakkan dia di sekolah. Dan ada pelajar saya yang dia tak hantar anak ke sekolah, umur 13 tahun. Dah ajar anak dia hafal Quran di rumah, kemudian belajar bahasa Arab dengan guru secara personal. Kemudian dia belajar tadabbur melalui kelas online. Dan anak dia lebih jauh, lebih baik, lebih hebat daripada budak yang duduk Mahat Hafiz, lebih hebat daripada pelajar universiti. Sebab dia boleh hafal Quran, dia faham ayat dia hafal, dia boleh cakap. Sebab itulah, sekolah tak penting, universiti tak penting, yang penting apa dia? Guru dan silibusnya. Guru dan silibus. Kalau kita menjalankan tanggungjawab itu sendiri, lagi bagus, lagi berkesan. Sebab itu memang tanggungjawab ibu bapa, bukan tanggungjawab guru. Mengapa 5 Nabi ini digelar ulul azmi? Sebab kehebatan mereka yang paling hebat ialah kesabaran. Allah sebut satu ayat, orang yang para nabi yang sabar itulah ulul azmi. Nabi lain bukan tak sabar. Nabi lain bukan tak sabar, tapi tahap kesabaran 5 nabi ini adalah sangat tinggi. Wallahu a'lam. Hadis tentang kelebihan surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk boleh halang daripada siksa kubur. Ada ulama hadis kata dhaif. Ada ulama kata dhaif. Kita nak baca-bacalah, tapi percayalah. Kalau kita baca Quran, kita faham, walaupun tak baca setiap malam dan kita amalkan, kita ikut perintah Allah, selamat dunia, selamat daripada azab kubur, selamat daripada padang mahsyar, selamat daripada neraka. Tapi kalau baca asyik, baca surah tertentu, banyak lagi perintah Allah dalam surah lain kita tak faham dan kita tak amal, kita tak akan selamat.
Tak, Asmaul Husna bukan untuk diamalkan. Allah kata walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dalam Quran Allah kata bagi Allah ada nama-nama yang baik. Kemudian Allah suruh buat apa dengan nama? Fad'uhu, berdoalah pada Allah dengan menggunakan Asmaul Husna. Allah bukan kata berzikirlah dengan nama Allah, tak, berdoa. Contoh nak minta rezeki, guna nama Allah ya Razzaq. Nak minta rahmat, guna nama Allah ya Rahman irhamna. Nak minta apa lagi? Apa-apa je lah yang sesuai dengan masalah kita, kita ambil nama Allah yang sesuai dengan masalah kita. Jadi nama Allah bukan untuk diamal, bukan untuk dizikirkan. Dan Nabi dan para sahabat tak pernah, tidak ada satu pun hadis atau periwayat yang mengatakan Nabi berzikir dengan Al-Asma'ul Husna ataupun beramal dengan Asma'ul Husna. Anak siapa tu? Rahsia. Kita pekerja-pekerja pos di kota masa rehat bergila-gila. Boleh kita ambil masa solat di luar waktu rehat? Tak, bila kita ada perjanjian, terikat dengan perjanjian dengan syarikat ataupun dengan bos kita, waktu tu ialah untuk kerja untuk syarikat tu. Itu perjanjian dia. Kita tak boleh nak solat sunat. Sebab solat tu hukumnya sunat, tapi menunaikan janji, menepati perjanjian adalah wajib. Kecuali bos kita izinkan. Bos kita izinkan. Jadi waktu tu kalau bos tak izin, jangan buat. Buatlah hari cuti. Hari cuti buatlah sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam. Adakah hadis Rasulullah yang berbunyi? Ada. Tak ada dah? Okey. Tak ada. Kelas kita seterusnya ialah besok pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.